Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran biologi tingkatan 5 dalam subtopik 2 yang terakhir iaitu bab 12 variasi. Okey. Bab 12 variasi. So dalam video kali ini kita akan menceritakan tentang subtopik yang pertama dan kita akan mengenali dengan jenis dan juga faktor variasi. Okey, jenis dan faktor variasi. Okey, apakah itu variasi? So, secara saintifiknya variasi ni sebenarnya adalah perbezaan ciri dalam organisma daripada populasi atau spesies yang sama. Okey. So, sebarang perbezaan ciri sebagai contohnya sebagai sebarang perbezaan ciri di antara manusia contohnya. So, kalau Ahmad ada rambut merah, Abu ada rambut hitam. Jadi kita dapat nyatakan bahawa terdapat variasi lah, okay, dalam spesies yang sama. Okay. So tiada organisma yang akan serupa walaupun sama spesies. Walaupun daripada spesies yang sama, termasuklah kembar yang seiras. Okey, tak akan ada yang serupa. Okey. Dan kebiasaannya variasi yang kita sebutkan ini dia akan merujuk kepada ciri-ciri fizikal. Yang mana ciri-ciri fizikal ini akan ditunjukkan daripada perbezaan fenotip. Kita dah belajar tajuk sebelum ni, apakah itu fenotip? Yang mana perubahan ataupun perbezaan fenotip ini terhasil daripada perubahan struktur ataupun perubahan fisiologi atau perubahan biokimia. Okey. So antara kebaikan variasi ini adalah kita boleh mengecam individu dalam satu populasi lah kerana tidak ada individu yang sama. Okey, termasuklah kembar seiras, mesti ada perbezaan. So variasi ni penting melalui perubahan zaman, okey, ataupun dalam evolusi, dia merupakan asas kepada pemilihan semula jadi ataupun natural selection, di mana pemilihan semula jadi ini dia akan memilih genetik-genetik yang berfaedah dan dia akan menghapuskan genetik-genetik yang tidak berfaedah. Yang mana semua ini berlaku dalam satu kitaran semula jadilah. Okay. So melalui pemilihan semula jadi ini ataupun natural selection ini, spesies yang mempunyai fenotip yang paling kuat ataupun yang mengikut keadaan sekeliling mereka yang boleh beradaptasi, dia dapat meneruskan kehidupan dan seterusnya meneruskan proses pembiakan untuk kemandirian spesies mereka lah. Okey, so pemilihan semula jadi ini dia hanya memilih gen-gen yang berfaedah sahaja. Okey. So sepanjang tempoh evolusi ni ataupun sepanjang tempoh daripada awal dulu sampai sekarang, okey, prinsip variasi ni memainkan peranan penting terutamanya dalam proses pemilihan semula jadi. Okey. So kita dapat lihat kat depan ni walaupun ada 3 kupu-kupu yang ataupun 3 rama-rama yang daripada spesies yang sama, tapi kita dapat lihat warnanya berbeza-beza. Okey. Ada yang Biston betularia ni berwarna cerah, ada yang berwarna gelap, ada yang berwarna gelap lah. Okey. So apa pentingnya variasi? Okey, antaranya adalah untuk membolehkan alam semula jadi ni memilih sifat-sifat yang baik ataupun sifat-sifat yang boleh diteruskan dan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak bersesuaian. Okey. Variasi ini juga akan menjamin kemandirian spesies dan variasi ini juga akan membenarkan pembiakan silang di antara spesies untuk membentuk spesies yang baru. Okey. So over the years, variasi ini juga boleh menghasilkan spesies yang baru. Okey, secara umumnya terdapat 2 jenis variasi dalam satu populasi yang semula jadi, iaitu variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, apakah itu variasi selanjar? Okay, variasi selanjar ni adalah variasi yang menunjukkan perbezaan ciri tu tak berapa ketara. Okey, kita tak akan dapat lihat, kita tak akan dapat bezakan dengan mudah lah. Okey. So individu-individu yang ada dalam variasi selanjar ni dia akan menunjukkan perbezaan yang mana perbezaan tu continuous. Dia tidaklah terlampau ekstrim di antara satu sama lain. Okay. So apabila kita, biasanya yang kuantitatif lah, variasi selanjar ni kuantitatif bila kita plotkan dalam graf.
kita akan membentuk satu lengkung taburan atau taburan normal lah. Okey, yang berbentuk loceng. Okey. So ini yang cikgu masukkan tadi, variasi selanjar. So dia boleh diukur dan dia boleh digradekan. Okey. Variasi selanjar juga boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Okay, contoh ciri variasi selanjar ni adalah ketinggian manusia ataupun sebarang ketinggian lah, berat badan dan juga warna kulit. Ini contoh bila kita ambil ketinggian manusia lah ataupun ketinggian pelajar dalam kelas 5 IR contohnya. Okay. So kita akan ada ekstrim yang rendah dan juga ekstrim yang tinggi, tetapi bila kita plotkan graf ikut data yang diperolehi, kita kebiasaannya variasi selanjar ni dia akan membentuk satu graf normal yang berbentuk loceng. Di mana di bahagian median tengah ni akan ada ramai atau akan ada banyak spesies yang berkumpul di sinilah berbanding spesies yang ekstrim di sebelah kiri ataupun ekstrim di sebelah kanan. Okey, variasi tak selanjar pula apa? Variasi tak selanjar ni dia akan menunjukkan perbezaan ciri yang sangat ketara. Okey. So bila kita plotkan graf, graf tu dia akan berbentuk diskrit ataupun sangat jelas dan biasanya akan membentuk bar yang berasingan lah. Okay, dia tiada perantara di antara ekstrim. Ada ataupun tak ada. Tak ada yang di pertengahan lah. Okay, dan ciri-cirinya adalah kualitatif. Kalau selanjar tadi kuantitatif, sekarang ni adalah kualitatif. Di mana dia tak boleh diukur dan ciri-ciri variasi tak selanjar ni hanya ditentukan oleh faktor genetik sahaja. Okay. So berbeza dengan variasi tak selanjar ni tidak boleh dipengaruhi oleh persekitaran dan dia berlaku disebabkan faktor genetik. Okey, dan ciri-ciri variasi yang ada pada variasi tak selanjar ni boleh diwarisi, tak sama seperti variasi selanjar tadi. Biasanya ciri-ciri variasi tak selanjar ni dikawal oleh satu gen tunggal ataupun dua atau tiga alil lah. Dan kita akan dapat lihat dengan jelas. Sebagai contohnya, kebolehan menggulung lidah ataupun warna mata ataupun pola cap jari. So kita akan ada pelbagai atau kita akan dapat lihat perbezaan yang nyata lah. Okay, sebagai contoh jenis darah. Okay, takkan ada A, separuh O, tak ada. Kalau A dia A, kalau B dia B, kalau AB dia AB dan sebagainya lah. Dia sangat jelas. Okay. So ini adalah peta buih yang membezakan di antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Tapi kedua-duanya ada persamaan iaitu menunjukkan perbezaan ciri dalam keadaan ataupun dalam individu spesies yang samalah. Okay. Dekat bahagian luar ni akan ada pelbagai perbezaan. Ada 6 perbezaan. Okay. Okay, apakah punca yang menyebabkan variasi? Okay. So, organisma dalam spesies yang sama didapati berbeza dari segi morfologi, fisiologi dan juga genetik. Ini ada variasi lah maknanya. Okay. So, punca variasi boleh dibahagikan kepada dua. Kalau variasi selanjar biasanya dipengaruhi oleh persekitaran seperti suhu, cahaya dan juga pH. Manakala variasi tak selanjar akan dipengaruhi oleh faktor genetik iaitu pindah silang sebagai contohnya, penyusunan bebas kromosom ataupun persenyawaan rawak. Dan yang terakhir boleh juga dipengaruhi oleh proses mutasi. Okay. Kita lihat variasi tak selanjar dulu. Okay. Dari segi faktor genetik. Okay. 4 perkara yang boleh menyebabkan faktor genetik ataupun perubahan ataupun variasi. Proses pindah silang. Okay. Semua sedia maklum, pindah silang ni berlaku ketika profasa 1 dalam proses meiosis lah, meiosis 1. Okay. Di mana penggabungan semula ni akan menghasilkan kombinasi genetik yang barulah kerana pindah silang itu berlaku secara rawak. Okay. Proses kromatik kembar berpisah. Semasa anafasa 2 juga akan membentuk kandungan genetik yang berbeza lah. So setiap sel gamit akan menghasilkan kromatik yang berbeza. Okay, ini adalah contoh pindah silang di antara kromatik yang tak seiras. Okay, so pindah silang berlaku ketika profasa 1. Okay, penyusunan bebas kromosom. Okay. So ketika metafasa 1 meiosis, okay, selepas profasa akan ada metafasa 1
Pasangan kromosom homolog ni dia akan tersusun secara rawak pada satu satah khatulistiwa. Okey, dia akan tersusun secara rawak lah. Dia tak akan ada susunan yang sistematik. Okey. So kita akan tunjukkan balik nanti rajah yang akan menunjukkan dua kemungkinan penyusunan. Apakah maksudnya penyusunan bebas kromosom ini? Okey. So pada akhir meiosis akan terdapat pelbagai kombinasi gamet lah. Walaupun daripada paternal dan maternal yang sama. So mengakibatkan sel gamit yang dihasilkan juga mempunyai kandungan genetik yang berbeza lah. Sebagai contoh, ketika metafasa 1 boleh jadi kromosom itu tersusun secara susunan satu, iaitu hijau dan hijau dalam satu bahagian, purple dan purple dalam satu bahagian. So bila dia mengalami metafasa 2 dan seterusnya, dia akan menghasilkan gamit yang hijau-hijau, ada yang purple-purple lah. Tetapi susunan rawak itu menyebabkan kromosom ini boleh juga tersusun secara susunan 2 ni. Hijau purple, hijau purple. Okay, so bila berlakunya metafasa 2, akan berlakunya penyusunan yang berbeza lah. Dan akan menghasilkan gamit yang berbeza dengan susunan satu. Walaupun kromosom dan bilangan kromosom dan jumlah kromosom itu adalah sama lah. Okey. So ini yang dikatakan sebagai penyusunan rawak kromosom. Okey. Seterusnya adalah persenyawaan rawak. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan persenyawaan rawak? Persenyawaan rawak ini adalah persenyawaan di antara sperma dan juga usid sekunder adalah secara rawak. Tak boleh kita pilih-pilih lah. Okey. So disebabkan persenyawaan ini berlaku secara rawak, so zygote diploid yang terhasil daripada persenyawaan tersebut akan mempunyai kombinasi genetik yang barulah daripada induknya. Kerana apa? Sel gamit yang dihasilkan itu adalah berbeza daripada sel induk lah. Okay. Okay, so boleh jadi anak tu akan memiliki lebih banyak genetik daripada ayahnya ataupun lebih banyak genetik daripada ibunya ataupun campuran kedua-duanya lah. Okay. So ini adalah persenyawaan secara rawak. Dan faktor genetik yang terakhir adalah mutasi. Apakah itu mutasi? So mutasi ni adalah perubahan kekal yang mana ia berlaku secara spontan pada gen ataupun kromosom lah. So boleh berlakunya mutasi gen ataupun mutasi kromosom. So mutasi ni dia akan mewujudkan genotip yang baru. Okay, dia akan mewujudkan susunan gen yang baru. So jika mutasi ni berlaku pada gamit ataupun sel-sel pembiakan. Okay, so ciri-ciri yang ditentukan ataupun apa natijahnya itu akan diwarisi kepada generasi seterusnya lah. Okay. Tetapi mutasi yang berlaku pada sel soma ni tetap menyebabkan variasi tapi kemungkinan tidak akan diwarisi ke generasi yang seterusnya lah. Okay. Ini adalah mutasi yang berlaku pada sel germa, sama ada pada sperma ataupun pada usid sekunder lah. Okay, kita pergi kepada faktor persekitaran yang mana faktor persekitaran akan menyebabkan variasi selanjar. Okay. Sementara faktor persekitaran adalah suhu, cahaya dan juga pH. Okay. Berbeza dengan variasi yang genetik tadi tu, kesan persekitaran ni adalah kecil. Okay, dan dia hanya melibatkan perbezaan fenotip sahaja dan bukannya perbezaan genotip seperti yang berlaku dalam faktor genetik sebentar tadi. Okay. So faktor persekitaran pertama adalah dari segi suhu lah. Okay. So maka variasi persekitaran ni tak boleh diturunkan. Okay, walaupun kita nampak perbezaan di antara yang berlaku tapi dia tidak boleh diwarisi. Okay. pH tanah, suhu dan juga cahaya. Contoh yang pertama adalah pH tanah. Kita ambil contoh pokok hydrangea species lah, yang mana dia akan menghasilkan bunga yang berwarna biru jika tanahnya berasid dan dia akan menghasilkan bunga yang berwarna merah jika tanahnya adalah beralkali. So dia daripada spesies yang sama tapi dia akan menghasilkan variasi yang berbeza bila pH tanah tu berbeza. Dari segi suhu pula kita boleh lihat contoh kucing siam, di mana kucing siam ni dia ada gen yang menghasilkan enzim untuk pigmen gelap lah untuk warna bulunya. Okay. So enzim ni hanya akan berfungsi pada kawasan yang suhunya rendah daripada suhu badan. Okay.
So, sebab itulah kalau kita perasan pada bahagian telinga, muka, ekor dan tapak kaki kucing Siam ni dia akan berwarna hitam sebab pada kawasan-kawasan itu suhunya adalah lebih rendah daripada suhu badan kucing tersebut. Okay. So faktor ni boleh menjadikan bahagian tersebut berwarna gelap. So dia takkan diturunkan dia tak boleh mewarisi lah benda ni. Dia ikut suhu badan. Okay. Seterusnya cahaya. Kita tahu cahaya dapat mengubah warna kulit. So orang yang bekerja keras ataupun siapa yang bekerja di bawah terik matahari, dia boleh mengubah tona kulitnya menjadi lebih gelap lah. Okay. Di samping itu sinar UV juga boleh merosakkan melanin pada kulit lah. Okay. So disebabkan melanin yang rosak ni menyebabkan kulit menjadi lebih gelap lah. Okay. So faktor kulit gelap ni dia tidak akan diturunkan kepada generasi seterusnya lah. Dia hanya berlaku variasi kepada spesies tersebut sahaja. Okay. So apakah interaksi di antara faktor genetik dengan faktor persekitaran? Okay. Faktor persekitaran memainkan peranan dalam penentuan fenotip ataupun yang kita boleh lihat lah. Okay. Faktor persekitaran ini boleh berinteraksi dengan faktor genetik yang mana interaksi ini akan menyebabkan variasi lah satu perbezaan. Okay. Antara ciri-ciri yang disebabkan oleh faktor persekitaran seperti ketinggian, kepintaran, warna kulit yang mana semua ini akan dipengaruhi oleh persekitaran bukan genetik. Okay. Kita boleh lihat contoh yang mana menyokong interaksi di antara faktor persekitaran ke atas faktor genetik ialah tentang anak yang kembar seiras. Okay. So kita ambil satu pasangan kembar seiras J dan K di mana dia memiliki genetik obesiti yang sama kerana dia berasal daripada embrio yang sama lah. So J dan K ni dikatakan terpisah daripada kecil. Okay. Di mana J ni telah mengamalkan diet yang rendah lemak manakala K ni mengamalkan diet yang tinggi lemak. So setelah beberapa tahun, setelah 18 tahun, kita dapati K telah mengalami obesiti manakala J memiliki berat badan yang ideal. So di sini dia menyatakan bahawa walaupun kedua-dua spesies tersebut memiliki susunan genetik yang sama namun faktor persekitaran masih boleh bertindak ke atas organisma tersebut. Okey, namun faktor persekitaran ini tidak akan diwariskan kepada generasi seterusnya. Okey. So tamatlah subtopik yang pertama, okay, jenis dan faktor variasi. Cikgu harap pelajar-pelajar semua boleh faham. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam subtopik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.